Sampai hati amat tinggal ayah macam ni. Tak bagi nafkah untuk anak-anak. Kenapa aku ditimpa macam begini? Ya Allah. Tolonglah. Aku buntu. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Tak elok meratap ni dalam Islam. Lagipun kan dugaan tu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bukan akak seorang je yang ada masalah. Macam akak seorang ni. Okey. Dalam list yang ada dalam tangan akak sekarang ni, mak dengan abah ada tinggalkan harta bernilai 5 juta ringgit. Banyak Kak. Confirm anak lelaki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Asal pula? Tak ada. Kena kasi sama rata. Macam kau seorang je anak mak abah. Tak ada. Anak lelaki lebih berhak. No, kena sama rata. Aku cakap sama rata lah. Hei, sudah! Ish. Itu masalah harta pusaka, Kak. Ada satu lagi Habis masalah. video ni kita masuk macam ada. saudara seorang. Sampai hati amat tinggal ayah macam ni. Tak bagi nafkah untuk anak-anak. Kenapa aku ditimpa macam begini? Ya Allah. Tolonglah. Aku buntu. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Tak elok meratap ni dalam Islam. Lagipun kan dugaan tu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bukan akak seorang je yang ada masalah. Macam akak seorang ni. Okey. Dalam list yang ada dalam tangan akak sekarang ni, mak dengan abah ada tinggalkan harta bernilai 5 juta ringgit. Banyak Kak. Confirm anak lelaki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Asal pula? Tak ada. Kena kasi sama rata. Macam kau seorang je anak mak abah. Tak ada. Anak lelaki lebih berhak. No, kena sama rata. Aku cakap sama rata lah. Hei, sudah! Ish. Itu masalah harta pusaka, Kak. Ada satu lagi masalah. Macam saudara seorang ni. Nak pilih kedai pun susah. Ni kalau salah pilih kadang kena tipu pula. Habis hangus dia aku nanti. Kedai kosong memang banyak, Kak. Tapi dia tak tahu mana satu yang okey. Apa nak jadi dengan kau ni, Ngah? Habis motor ayah kau tukar bawa pergi merempik. Bergaul dengan orang isap dadah. Janganlah tak solat. Penat tau. Mak nasihatkan kau. Bismillah, Mak. Astaghfirullahalazim. Tak baik buat ibu macam tu. Ibu ni kan syurga buat kita. Allahu Akbar. Allah, tolonglah aku. Aku tak tahu dah nak buat apa dengan si Angah. Mungkin ada di kalangan anda yang pernah mengalami masalah seperti mereka. Buntu, tak tahu minta bantuan siapa? Majlis Agama Islam Selangor ada jawapannya. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh MAIS ialah menguruskan perihal harta baitumal, sewaan hartanah, guaman syar'i dan ar-riqab. #MAIS kan ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat kami di Majlis Agama Islam Selangor. Apa khabar sahabat-sahabat yang bersama kami? Okey, saya Normala binti Muhammad Sa'ad akan bersama anda, sahabat-sahabat, live FB Majlis Agama Islam Selangor hari ini untuk kita mengupas isu yang selalu berlegar dalam masyarakat kita, iaitu berkaitan dengan harta pusaka dan kaitan yang dengan kita sebagai seorang wanita. Siapa yang sedang bersama kami? Okey, sebenarnya tadi saya agak berhati-hati, saya tak pasti dah masuk ke tak masuk ke sebab kami menggunakan link yang lain dan kita livekan terus ke Facebook. Jadi saya dah tengok dekat handphone saya, dah ada dah muka saya di handphone saya, maksudnya dah live dah di Facebook kita. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Bismillahirrahmanirrahim. Syukur dapat kita bersama-sama di pagi yang indah ini, walaupun kita dicabar ataupun sedang berjuang dengan pandemik COVID-19, tapi alhamdulillah kita masih lagi boleh berjuang, berdakwah melalui maya. Tak boleh melalui fizikal, kita berjuang melalui maya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia bersama kami dalam program yang khusus kita adakan sempena bulan Faraid Negeri Selangor Anjuran Majlis Agama Islam Selangor. Terima kasih yang setia bersama Majlis Agama Islam Selangor, especially-nya di live FB Majlis Agama Islam Selangor ini. Dan saya dapati ramai dah bersama kita ni, ada 98 mata. Kalau boleh naikkan lagi mata yang memandang supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama kita berdakwah, memanfaatkan ilmu, menyebarkan ilmu yang sangat baik bagi saya, terutamanya tajuk yang kita akan kupas pagi ini berkaitan dengan kita sebagai wanita, ibu, isteri, anak kan. Saya nak raih dulu sahabat-sahabat saya yang bersama dengan kita hari ini di live Facebook Majlis Agama Islam Selangor. Siapa bersama kami? Afniza Putri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Afniza. Terbelit-belit lidah saya nak menyebut ni. Rohana Gadin, Halin Abdullah, Siti Noraini Abdullah. Alhamdulillah ramai. Share-sharekan terus. Like dan komen supaya naik engagement kita. Ramai lagi yang boleh bersama kita ya. Itulah teknik teknik kita live ni. Kalau tak ada orang yang pandang, tak ada orang yang like, tak ada orang yang share, alamatnya tak ramai. Jadi bantu kami. Amirul Rashid, terima kasih Amirul. Nazirah Roni daripada PPAS Sahabat Bernam. Tahniah PPS, maintain ya, follow Majlis Agama Islam Selangor. Rohaya Syari, Assalamualaikum Rohaya. Salawati Hamid, Assalamualaikum Salawati. Halil Muhammad, Cik Hani. Wah, alhamdulillah ramai. Siapa-siapakan lagi? PPAS PD Sungai Merap pun bersama kita. Azna Zanir, Zulfikri Hussein. Ramai lagi lah. Alhamdulillah. Saya ingin kongsikan juga hari ini kita ada hadiah ya yang menarik untuk kita kongsikan bersama follower kita yang bertuah. Tunggu hingga ke akhir rancangan. Penceramah kita atau panel kita akan sharekan satu soalan berkisar dengan apa yang kita akan bincangkan hari ini. Jawab cepat-cepat dan jawapan yang terbaik dan tepat kita akan pilih sebagai pemenang. Apa hadiahnya? Nanti kita kongsikan. Okey, saya kenalkan diri saya sekali lagi. Takut tadi kan tak ada ramai yang masuk. Saya Normala binti Muhammad Sa'ad selaku moderator sahabat-sahabat hari ini akan mengupas berbagai isu harta pusaka dan tajuk kita hari ini ialah jeng. Apa tajuk kita? Hak wanita dalam faraid sempena bicara pusaka, dan hari ini adalah siri yang ketiga ya. Kalau sebelum ini siri pertama dan siri kedua, siapa yang follow, kita bersama dengan jejaka, dan hari ini kita bersama dengan seorang wanita yang sangat hebat dalam arena harta pusaka ini. Siapakah orangnya? Saya perkenalkan beliau ialah Dr. Nurliza Muhammad Said, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Assalamualaikum Doktor. Di mana dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Normala? Alhamdulillah, nampaknya doktor berbaju bersedondon pink ya. Manis, cantik doktor hari ini. Alhamdulillah. Tabarakallah. Apa khabar semua follower ya, follower Facebook Majlis Agama Islam Selangor ya. Betul. Alhamdulillah, dan semua berada dalam keadaan sihat walafiat.
Betul. Sedangkan kita doktor tak janji pun. Itulah serasi bersama, insya-Allah kita kali kedua kan bersama Puan Nurmala. Betul. Kita dah kali kedua bersama di arena Alam Maya ini dan alhamdulillah doktor ramai yang bersama dengan kita hari ini. Kalau boleh kita raikan mereka yang bersama kita. Kalau mereka nak tanya soalan boleh ya doktor? Boleh insya-Allah. Yang boleh kita jawab, yang tak boleh kita jawab insya-Allah akan dijawab oleh rakan-rakan kita yang ramai lagi pakar dekat luar sana. Dan kalau sahabat-sahabat ingin bertanya boleh saja terus tulis di ruangan komen dan nanti kru kami akan tengok soalan yang boleh terus diajukan kepada doktor. Okey doktor, kita terus kepada isu yang sedang kita akan bincangkan iaitu hak wanita dalam faraid doktor. Seringkali lah ya pengalaman saya dengar isu-isu di masyarakat kita mempertikaikan tentang hak faraid terhadap wanita ni. Alah kami dapat sikit, alah dia dapat banyak, alah sekian-sekian, alah banyak alah ya doktor. Kita tengoklah kepada tajuk kita yang pertama doktor. Bagaimana Allah meletakkan kedudukan wanita dalam pewarisan harta pusaka Islam doktor? Ada beza tak kedudukan wanita ketika zaman jahiliah dan selepas kedatangan Islam? Silakan doktor. Masya Allah soalan. Terima kasih Puan Nurmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar Puan Nurmala? Apa khabar follower-follower sekalian? Ya, dalam membicarakan tentang hak wanita dalam faraid, ya ini sebenarnya menjadi isu sejak lama, sejak sekian lama. Ya, ada di antara wanita-wanita ini ya, dia rasa bukan semua begitu ya Puan Nurmala. Mereka rasakan bahawa mereka dapat bahagian sikit dalam pewarisan harta pusaka Islam ya. Macam tak adil je Islam tu. Suka rasa-rasa. Rasa itu, jangan ada rasa itulah ya. Jangan ada rasa tersebut. Dan mungkin juga dalam fikiran mereka ya seolah-olah memang lelaki dapat lebih bahagian berbanding dengan perempuan, tetapi lelaki tak laksanakan tanggungjawab tersebut. Itu dalam fikiran mereka. Dan biasanya ibu-ibu tunggal ni, ya, ibu-ibu tunggal ataupun ibu-ibu yang ada anak, ya kadang-kala, bukan biasanya, kadang-kala mereka yang menanggung nafkah, ada di antara mereka yang menanggung nafkah. Sedangkan kita selalu mengatakan bahawa dalam faraid itu ada tanggungjawab, maknanya bapa, suami, adik-beradik lelaki ada tanggungjawab dalam menggalas tanggungjawab, menjaga, memberi nafkah kepada orang-orang perempuan ataupun anak-anak ini tadi. Tetapi tanggungjawab itu tak dilaksanakan. Dalam masa yang sama, hak faraid bagi wanita itu kita biasa kedengaran begitu. Biasa kita dengar bahawa wanita itu dapat sikit, laki itu dapat banyak. Ya. Walhal dalam Islam, ya Islam telah menggariskan wanita dan lelaki sama sahaja ada bahagian mereka dalam faraid. Laki ada bahagian, perempuan pun ada bahagian. Sama je, laki dengan perempuan ada bahagian, cuma bahagiannya berbeza-beza. Tapi perempuan ada hak dalam hukum faraid sama seperti orang lelaki. Ya, itu selepas kedatangan Islam. Saya nak share slide sekejap ya Puan Nurmala. Sila doktor. Okey. Okey, nampak ya slide saya? Nampak. Kalau ketika Islam itu telah meletakkan ya wanita tu istimewa dalam hukum faraid. Kalau sebelum kedatangan Islam ya, wanita ini dipandang sebelah mata lah ya. Maknanya orang perempuan ni dia tak dapat harta pusaka, bahkan wanita ini dia sendiri akan dipusakai. Kalau dia ada anak, maknanya anak-anak si mati akan mewarisi ibunya. Ya, kalau ada abang akan mewarisi adik perempuannya. Itu betapa maknanya diumpamakan ataupun disamakan perempuan itu atau wanita itu sama seperti harta, sama seperti haiwan ternakan. Itu ketika zaman jahiliah. Tapi bila Islam tu datang, ya, Islam telah meletakkan wanita tu sangat istimewa. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabu
aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kathura nasibam mafruḍa. Maknanya orang lelaki ada bahagian pusakanya daripada peninggalan ibu bapa dia, orang perempuan ada bahagiannya dalam peninggalan ibu bapa dan kaum kerabatnya, ya, sama ada sedikit ataupun banyak, ya. Maknanya mereka ini lelaki ataupun perempuan telah ditetapkan bahagian mereka dalam Al-Quran, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahagian mereka dalam Al-Quran. Maknanya perempuan ada bahagian dalam harta pusaka. Okey, kita ni Puan Nurmalah sebagai wanita, ya, sebagai wanita, kita ni sebagai wanita, kadang-kala, ya, kalau yang mati itu suami, maka kita sebagai isteri akan berhak mewarisi harta pusaka. Kita juga boleh menjadi seorang anak perempuan kalau yang meninggal itu ialah bapa kita, ya, yang meninggal itu ialah bapa kita ataupun ibu kita, maka kita adalah anak perempuan. Dan kalaulah yang meninggal itu nenek kita, maka kita adalah cucu perempuan, juga berhak mewarisi harta pusaka. Kalau yang meninggal itu ialah adik-beradik kita, maka kita sebagai kakak ataupun sebagai adik perempuan, saudara perempuan seibu sebapa, ada juga hak kita dalam hukum faraid. Ya, ada ditetapkan bahagian kita dalam Al-Quran, ya. Sama ada kita sebagai isteri, sama ada kita sebagai ibu, sama ada kita sebagai anak perempuan, sama ada kita sebagai saudara perempuan seibu sebapa, ataupun kalau kita ada cucu yang meninggal tu cucu, kita sebagai nenek pun berhak mewarisi harta pusaka. Maksudnya dekat situ Islam tu cantik, ya. Islam tu cantik, dia jaga hubungan kekeluargaan ini, dan dalam kalangan-kalangan waris ini tadi, ya, yang paling rapat dengan si mati ialah isteri, ibu, anak perempuan. Jadi, ya, ramai-ramai wanita ini yang akan mewarisi harta pusaka si mati, yang tak akan didinding, tak akan digugurkan, dia didinding di hijab nuksan, mungkin didinding mengurangkan bahagian dia, tetapi untuk menggugurkan hak seorang perempuan itu, ya, hak waris perempuan itu, ya, kalau dia adalah ibu, kalau dia adalah anak perempuan, kalau dia adalah isteri, mereka tetap berhak mewarisi harta pusaka. Tak ada orang yang boleh menggugurkan mereka daripada mewarisi harta pusaka suami, ataupun harta pusaka si mati. Itu isteri, ibu, anak perempuan adalah waris yang paling hampir dengan si mati, berhak mewarisi harta pusaka dalam apa keadaan sekalipun. Okey. Kemudian dalam ramai-ramai perempuan ini tadi, ya, kalau si mati ada meninggalkan isteri, ibu, ya, ada anak perempuan, ada saudara-saudara, ada adik-beradik, sama ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik kandung, ataupun adik-beradik seibu, ataupun adik-beradik sebapa. Apa dia tu adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa tu? Pening kan? Ya, senang je faraid ni. Ya, adik-beradik seibu sebapa ni sebagai contoh, adik-beradik seibu sebapa. Sebagai contoh, ya, saya ada abang, ada kakak, maka kakak dan abang saya itu ialah adik-beradik kandung. Sama ayah dan sama mak. Itu saudara seibu sebapa. Adik-beradik kandung lah cakap senang. Adik-beradik kandung, ya. Kalau saudara sebapa maksudnya sama ayah tapi lain mak. Bapak kahwin lain lah. Betul. Pandai Puan Nurmalah. Okey, yang ini macam mana pula? Saudara seibu, sama ibu, lain mak. Mak boleh kahwin lain ke? Mak boleh ada dua suami? Tak boleh kan? Maknanya mak tu pernah berkahwin dengan orang lain, kemudian dia ada anak, dan kita dengan anak dia tu maksudnya anak mak lah kan? So itu adalah saudara ataupun adik-beradik seibu, sama ada lelaki maupun perempuan. Jadi kita sebagai wanita ini, sama ada kita isteri, sama ada kita anak, sama ada kita ibu, sama ada kita nenek, ya, ataupun adik-beradik perempuan, kita ada hak dalam hukum faraid. Dan dalam Islam, dalam hukum faraid Puan Nurmalah, ya, dalam Islam dia
nak memberikan harta pusaka kepada wanita ini, dia tak lihat dari sudut kekuatan kita. Dia tak lihat dari sudut kekuasaan kita, kehebatan kita, tak. Dia tak ukur itu semua. Yang dilihatnya ialah seorang wanita itu berhak mewarisi harta pusaka melihat kepada adakah hubungan kekeluargaan dengan si mati. Sebagai contoh, si mati dengan wanita ini ada hubungan perkahwinan, ada akad nikah yang sah. Yang mati itu laki, warisnya perempuan, maka dia adalah isteri kepada si mati. Sebab pewarisan yang pertama ialah perkahwinan. Jadi disebabkan akad perkahwinan yang sah itu menyebabkan isteri berhak mewarisi harta pusaka. Walaupun isteri itu cacat, walaupun isteri itu kecil, dia tak kira besar ke kecil Tengok ke. fizikalnya lah. Bukan lihat pada fizikal, bukan lihat pada kekuatan. Macam tu juga kalaulah ada hubungan kekerabatan macam anak, ibu, nenek, adik-beradik, mereka berhak mewarisi harta pusaka. Wanita-wanita ini berhak mewarisi harta pusaka mengikut ataupun disebabkan ada hubungan kekerabatan, ada hubungan perkahwinan. Bukan disebabkan kita ini wanita gagah, bukan. Tak dilihat kepada kehebatan kita, tak dilihat kepada kesempurnaan fizikal ataupun mental kita. Itu hebatnya Islam, menjaga hak wanita dan meletakkan wanita di tempat yang sangat cantik, sangat istimewa dalam hukum faraid. Begitulah Puan Nurmala, sedikit berkaitan dengan kedudukan wanita dalam hukum faraid ataupun dalam undang-undang pusaka Islam. Hebatnya Islam tu sebenarnya. Tapi Islam memang hebat sebenarnya. Islam memang hebat. Kita yang dilahirkan dalam agama Islam ni sepatutnya sentiasa rasa bersyukur. Dan daripada kupasan doktor tadi nampak bagaimana hebatnya kita sebagai wanita diangkat supaya kita sentiasa ada hak di dalam sesuatu. Dan tidak melihat kepada kekuatan fizikal, lihat kepada kekuatan satu perhubungan tu. Hebat kan doktor? Okey doktor, Alhamdulillah ramai yang telah bersama kita. Saya nak raikan sahabat-sahabat kita yang bersama kita di FB Majlis Agama Islam Selangor. Doktor dah share? Doktor dah share dah? Dah. Alhamdulillah. Jangan lupa sharekan terus di grup-grup, di wall FB masing-masing supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama kita. Lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian tentang hak wanita dalam faraid. Hak wanita dalam faraid ini bukan berkaitan dengan wanita sahaja yang perlu tahu kan doktor kan. Perlu juga orang lelaki tahu. Mana tahu kan nanti dia menguruskan harta ibu dia, adik perempuan dia, anak perempuan dia dah tahu dah. Kotlah bertakbir tu cerita tak apa-apa. Sebenarnya saya tahu. Senang nak berdebate. Jadi, sebarkan terus ilmu kita hari ini. Terima kasih kepada Miss Kia Sarbani, doktor. Dari sahabat Bernam pun ada. Yang Miss Kia ni daripada Skincan, doktor. PPS Skincan. Daripada PD Sejugra. PPS Sumairi dan Ahmad Kamairi. PPS PD Kerling. Ramai sahabat-sahabat kita dari PPAS, doktor. Alhamdulillah, kalau boleh, kalau lepas ni doktor, ramai sahabat-sahabat kita daripada Universiti IPT pun bagus doktor dah. Kemudian daripada Makcik Nordin, Cik Nordin, Nur Susilawati. Siapa Makcik Nordin tu? Oh, dia tag makcik dia, ajak makcik dia join kita doktor. Fariha daripada PPS Pulau Pinang, ramai lagi tapi Kif, Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Tapi kita belum lagi dapat soalan. Kita masih raikan sahabat-sahabat kita yang masuk. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Dah ada 213 mata yang memandang. Doktor syukur. Alhamdulillah. Ramai yang bersama kita. Syukur. Alhamdulillah. Saya daripada Kuantan. Tu jauh tu. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat di FB, sahabat-sahabat yang bersama dengan kami. Kita teruskan dengan soalan yang kedua, doktor. Siapa pula waris-waris perempuan yang berhak mewarisi harta pusaka dan apakah bahagian mereka sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, doktor? Kita tak naklah cakap rasa kan berprasangka. Apakah yang sebenarnya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan waris-waris perempuan dan bahagian-bahagian mereka? Silakan doktor.
Masya Allah, soalan kita yang kedua ini sebenarnya soalan-soalan yang nak mencerdikkan wanita-wanita. Ya, Alhamdulillah, walaupun bersama dengan kita pada pagi ini bukan setakat wanita tetapi ada juga kaum lelaki, para suami, para bapa ya ada bersama dengan kita. Sebenarnya ilmu faraid ini adalah ilmu untuk semua. Semua orang kena tahu. Sebab kita bukan nak uruskan harta kita, ya. Kita bukan nak uruskan harta kita lepas kita mati sebab kita dah mati. Tapi kita akan uruskan harta pewaris kita selepas kaum keluarga kita meninggal dunia. Itu peranan. Dan sekiranya kita sebagai individu yang memiliki harta, kita boleh merancang harta kita sebelum ataupun ketika kita hidup, kita ada hak untuk merancang. Ya, kerana ketika kita hidup, ya, harta itu milik kita dan hukum faraid belum lagi terlaksana ke atas kita, melainkan kalau kita sedang berada dalam keadaan maradul maut ataupun sakit tenat. Sakit tenat yang dijangka dah nak meninggal lah doktor, macam tu ke? Ya, sakit yang lazimnya boleh membawa kepada kematian. Biasanya akan membawa kepada kematian. Dan ketika itu, ketika kita sedang berada dalam keadaan maradul maut, sakit tenat, kita nak merancang harta, ketika itu kalau kita beri hibah, maka hibah itu tertakluk kepada hukum wasiat. Kerana ketika kita sedang maradul maut, sedang sakit tenat, hak waris ada pada harta kita. Sebab penyakit itu lazimnya akan membawa kepada kematian. Okey, kita kembali kepada soalan daripada Puan Nurmala tadi berkaitan dengan bahagian ataupun siapakah waris-waris wanita-wanita anggun di luar sana yang berhak mewarisi harta pusaka. Kalau kita lihat dekat slide saya ni, mudah-mudahan masing-masing boleh lihatlah slide ni. Okey, kalau lihat pada slide ni, ramai waris-waris dekat situ. Ini adalah waris ashabul furud. Kalau biasanya dalam kelas kuliah saya, Puan Nurmala, saya ada bangunkan satu kaedah mudah. Saya ada bangunkan satu kaedah mudah mempelajari waris ashabul furud. Kaedahnya macam saya tak pandai nak nyanyi, tapi bolehlah kaedah ni untuk mudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan kaedah ini untuk mudah kita ingat siapa waris ashabul furud. Su is bada ibune epi apal 4S. Su is bada ibune epi apal 4S. Su suami, is isteri, bapa, dadato, ibu, nenek, anak perempuan kepada anak lelaki, dan 4S, 4 saudara. Daripada 12 waris ashabul furud, waris ashabul furud ialah waris yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahagian mereka dalam Al-Quran. Dan didetailkan ataupun ada sebahagian daripada waris ini ditetapkan bahagian mereka melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada juga melalui ijma' fuqaha, ijma' ulama. Okey. Daripada 12 waris ashabul furud ini, waris ashabul furud, waris yang ditetapkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 11, dalam surah An-Nisa ayat 12, dalam surah An-Nisa ayat 176, waris-waris ini tergolong dalam golongan waris ashabul furud ada 12 golongan. Dan daripada 12 golongan ni, cuba kira Puan Nurmala, cukup tak 12 orang dalam gambar dalam slide saya ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Cukup lah doktor. Cukup kan? Okey. Ada 12 golongan waris ashabul furud dan daripada 12 golongan waris ashabul furud ini, 8 orang daripada mereka adalah wanita. 8 orang daripada mereka adalah wanita. Siapa tu? Isteri, ibu, nenek, anak perempuan kepada anak lelaki iaitu cucu perempuan daripada anak lelaki, saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan kandung, saudara perempuan sebapa dan saudara perempuan seibu. Ada 8 orang. Kalau nenek itu ialah nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa berhak mewarisi harta pusaka. Tapi nenek ni syaratnya jangan ada ibulah sebab ibu akan menghijab nenek. Kalau kita lihat bahagian-bahagian setiap daripada waris ashabul furud dalam kalangan perempuan-perempuan ini, dalam kalangan wanita, kita lihat yang pertamalah isteri. Sebab ramai
follower kita dalam ni ya. Ramai isteri-isteri kat dalam ni. Okey, isteri. Okey. Okey, isteri, bahagian mereka ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat 12. Ya, walahunnar rubu' ya, bagi isteri itu bahagian dia 1/4 jika si mati tiada anak keturunan. Maknanya kalau Jika tak ada anak 1/4. kalau tak ada anak, si mati tak ada anak, suami mati tak ada anak, sama ada anak itu daripada anak isteri ini tadi ataupun daripada bekas isterinya. Yang penting anak itu adalah anak si mati. Sama ada anak laki ataupun perempuan. Kalau tak ada anak zuriat, tak ada anak laki, tak ada anak perempuan, tak ada cucu laki, tak ada cucu perempuan, maka isteri dapat 1/4. Tapi kalau si mati iaitu suami dia ni meninggal dunia ada anak, sama ada anak dengan isteri dia ni ataupun dengan bekas isterinya, yang penting anak itu adalah anak si mati. Ya, kalau si mati ada anak, meninggalkan anak, sama ada anak laki ataupun anak perempuan, maka isteri akan dapat 1/8. Ya. Kiranya formulanya ada anak 1/8, tak ada anak 1/4. Mudah. Betul. 1/4, 1/8. Okey. 1/4 tak ada anak. 1/8 ada anak. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 12. Isteri-isteri kena tahu, kita ada hak 1/8 kalau suami kita ada anak. Sama ada anak dengan kita ataupun ada anak dengan isteri yang lain. Okey. Seterusnya, ya, bahagian ibu. Okey, bahagian ibu telah ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat 11. Sebab itu saya kata Islam itu meletakkan wanita di tempatnya. Ada hak wanita dalam mempusakai harta pusaka. Bahagian ibu ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat 11. Ya. Kalau kita lihat bahagian ibu akan dapat 1/6. Kalau si mati ada anak keturunan, ibu akan dapat 1/3. Kalau si mati tak ada anak laki, tak ada anak perempuan, hanya tinggalkan isteri dan ibu. Okey, nanti kita conteng-conteng sikit lepas ni. Okey, si mati ada isteri, ada ibu. Ibu dapat 1/3 sebab si mati tak ada anak. Okey, kalau 1/3 baki ni dalam kes Ummariyatain lah. Ni kes yang di mana suami mati tinggalkan isteri, ada ibu, ada bapa. Ini kes pengecualian. Okey, ini hari ini Puan Romala kita tak boleh nak detailkan bahagian-bahagian waris ni, sebab itu ambil masa kita kena berkursus. Ini dalam tempoh sejam, sangat ringkaslah ya saya terangkan. Untuk detail nanti follower kita boleh tengok di laman web MAIS Doktor, www.mais.gov.my. InsyaAllah ada berkisar tentang faraid di situ secara detail. Okey, Masya Allah. Okey, kita tengok bahagian nenek. Nenek pun ada bahagiannya dalam pusaka. Tapi nenek ni bahagian dia dalam hukum faraid tidak disyariatkan melalui Al-Quran tetapi melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ataupun melalui ijma'. Ya, ada juga ijma', tapi sandarannya ialah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala li jaddah sudus. Maknanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan untuk ataupun meletakkan memberikan bahagian nenek itu sebanyak 1/6 bahagian harta pusaka sekiranya tiada bersama dengan nenek ini ialah ibu. Macam saya kata tadi, nenek yang berhak mewarisi harta pusaka ialah nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Maknanya kalau si mati tak ada ibu, hanya ada nenek sebelah bapa dia ada, nenek sebelah ibu dia ada, dia tak ada ibu, dia tak ada bapa, maka kedua-dua nenek ini berhak mewarisi sebanyak 1/6, kongsi dua nenek. Nenek belah mak, nenek belah ayah, kongsi 1/6. Syaratnya tak ada ibu, tak ada bapa. Sebab ada ibu menghijab kedua-dua nenek ini tadi. Okey, kita lihat pula bahagian anak perempuan. Anak perempuan ditetapkan bahagiannya dalam surah An-Nisa ayat 11 ya. Anak perempuan dapat 1/2. Banyak tu anak perempuan dapat 1/2. Kalau dia seorang. Anak perempuan 1/2, isteri 1/8 macam tu Doktor ya?
Betul. Kalaulah si mati tinggalkan isteri, tinggalkan anak perempuan, isteri 1/8, anak perempuan 1/2. Kalau anak perempuan tu seorang. Tapi kalau anak perempuan tu ramai, lagi banyaklah dapatnya. Dapat 2/3. 2/3 daripada harta pusaka peninggalan si mati. Tapi kalau anak perempuan itu dia mewarisi bersama dengan anak lelaki, so anak perempuan dan anak lelaki kongsi. Dengan kaedah lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bahagian anak lelaki seorang menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Kaedah ini ditetapkan, digariskan dalam Al-Quran berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 11. Ya, hak anak perempuan. Anak dalam kandungan masa ayah dia meninggal dunia, anak tu dah ada dalam kandungan. Ya, anak perempuan lah ya. Sebab kita cerita pasal perempuan kan. Anak perempuan itu masih lagi dalam kandungan, maknanya janin lagi. Ya, anak itu bila lahir hidup dia berhak mewarisi harta pusaka. Kan Islam itu menjaga hak perempuan. Mengikut jantinanya. Betul. Dia maknanya melihat pada jantina lah, tapi syaratnya dia wujud ketika kematian pewaris ini tadi. Itu syaratnya, dan dia lahir dalam keadaan dia hidup. Hak wanita itu dijaga sehingga kan dalam kandungan pun, masih lagi dalam janin pun dia ada hak mempusakai. Okey, kita lihat pula comel ni, cucu lah ni kalau comel-comel di sini. Okey, cucu pun ada hak ya. Cucu ada hak berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah bagi kepada anak 1/2, cucu perempuan daripada anak lelaki dapat 1/6, nak lengkapkan bahagian anak perempuan untuk cukup 2/3. Tu ada kaedah dia lah. Dan bakinya untuk adik-beradik. Ini adalah kes kalau nak gunakan contoh kes asobah ma'al ghair, inilah contohnya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bahagian saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan kandung ya, kakak kita, adik perempuan kita ada hak mewarisi harta pusaka berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 176. Detail Allah tetapkan bahagian wanita ni. Macam mana nak kata lagi ya, wanita kata tak ada hak dalam pusaka. Detail adik-beradik pun dapat harta pusaka. Jadi isunya bukan kata tak ada hak, doktor, yang biasa-biasa kita dengar ni. Sikit katanya gitu. Sikit. Nanti kita tengok perempuan mana kadang-kadang ada dapat bahagian banyak ke ataupun memang perempuan ni sentiasa dapat sikit. Okey, ini adik-beradik kandung. Kalau adik-beradik seibu pun ya, seibu lain ayah pun bahagian mereka Allah tetapkan dalam surah An-Nisa ayat 12. Ya, kalau kita ada adik-beradik seibu ya, lain bapa sama emak, mereka juga ada hak dalam hukum faraid sebanyak 1/6 ataupun 1/3. Adalah kaedah dia. Itu pendetailan tu kita belajar kemudian lah. Ya, ada kelas khusus ataupun melihat kepada Facebook Majlis Agama Islam Selangor. Okey, saya selalu dengan masjid kan, nak sebut masjid ya. Tak apa doktor. Okey. Itu bahagian-bahagian wanita, siapa wanita-wanita yang berhak mempusakai harta pusaka yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nenek melalui hadis. Okey, nenek, anak perempuan kepada anak lelaki, cucu pun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya dalam kandungan pun dah boleh berhak ya doktor. Betul. Dalam kandungan, kalaulah perempuan itu isteri ya, diceraikan oleh suami dia, ni hak wanita ni, wanita-wanita di luar sana kena tahulah. Kalaulah kita ni isteri, na'udzubillah min zalik, diceraikan oleh suami dengan talak raj'i. Diceraikan oleh suami dengan talak raj'i, dan ketika kita dalam tempoh ataupun dalam tempoh iddah talak raj'i ini, suami meninggal dunia, maka isteri yang dalam tempoh iddah talak raj'i, talak 1, talak 2, talak yang boleh dirujuk, kita berhak mewarisi harta pusaka suami yang menceraikan tadi ni. Maknanya dia mati dalam tempoh iddah talak raj'i. Tapi Puan Nurmala, kalau suami ceraikan isteri dengan talak 3, talak bain ataupun dengan talak bain sughra, ya,
maka isteri yang kematian suami, bekas isteri ini tadi, walaupun dalam tempoh iddah yang diceraikan dengan talak bain, tak berhak mewarisi harta pusaka. Maknanya peraturan tu cantik, ya, ada sebab musabab kenapa wanita itu berhak ataupun tak berhak mewarisi harta pusaka. Baik doktor, lengkaplah. Sebenarnya lengkap je apa yang telah Allah susun tu. Kita boleh rujuk di surah, kebanyakannya di surah An-Nisa lah doktor dah. Betul. Tapi Itu kalau tak secara detailnya lah di kalau surah tak An-Nisa. pandai baca doktor, kalau tak pandai baca, bukan tak pandai baca Quran, tak pandai baca, dia punya huraian tu rujuk saja kepada Majlis Agama Islam Selangor, sama ada di laman web Majlis Agama Islam Selangor www.mais.gov.my, ataupun dapatkanlah nasihat daripada mereka yang pakar. Jangan buat prasangka atau berasa-rasa dalam pembahagian harta sebab khawatir terambil hak mereka yang berhak dan kita makan harta yang tak amanah sebenarnya. Betul tak doktor? Batil lah, hak orang lain. Betul. Hak orang lain. Doktor, kita dah setengah jam diam tak diam doktor. Kita ada lagi soalan yang perlu kita kupas untuk sahabat-sahabat kita yang setia bersama kita ni. Jangan lupa lagi sahabat-sahabat semua share-sharekan kita punya perkongsian ini. Tekan saja butang share. Kata ustaz kami di Kuliah Faraid doktor, setiap Isnin, Selasa dan Jumaat sepanjang bulan Faraid Negeri Selangor ni kita ada Kuliah Faraid doktor. Tekan je, bukan susah pun, ambil jari tekan butang share tu dah, kita dah boleh dah sama-sama berdakwah. Kata Ustaz dan nama Ustaz tu Ustaz Fadil Dr. Seronok bersama beliau setiap malam Isnin, Selasa dan Jumaat pukul 9 suku 9.15 di Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor. Okey, kita teruskan ke soalan yang terakhir, tersasul. Soalan yang ketiga doktor. Kalau si mati seorang lelaki, menarik ni soalan ni. Ada 4 isterinya doktor atau lebih daripada seorang, yang ada anak dengan si mati hanyalah isteri pertama. Sayang lebih ni anak yang ada anak dekat isteri pertama je. Berapa bahagian isteri-isteri si mati dapat? Yang isteri lain tu. Ada beza tak bahagian faraid isteri yang ada anak dengan isteri yang tak ada anak? Saya boleh bayanglah, ada 4 isteri, seorang ada anak, yang lain tak ada anak. Macam mana pembahagian harta dia tu doktor? Silakan doktor. Menarik soalan ni. Okey, kita tengok kepada bahagian isteri inilah ya. Sebelum kita jawab soalan Puan Normala tadi, kita tengok bahagian isteri yang Allah telah tetapkan dalam surah An-Nisa ayat 12. Ya, isteri akan dapat 1/4 jika suami mati itu, ya, maknanya si mati itu tidak meninggalkan anak keturunan, dan akan dapat 1/8 jika si mati ada anak keturunan. Itu untuk bahagian isteri. Soalannya, kalau si mati ada lebih daripada seorang isteri, ada 2, ada 3, ada 4. Jangan lebih daripada 4 Puan Normala. Cukup misalnya adalah 4. Okey, kalau apa Puan Normala? Maksimum. Maksimum, tak boleh lebih daripada tak tu. Boleh. Tak boleh. Okey. Kalaulah si mati ada 4 orang isteri sebagai contoh. Okey. Kalau si mati ada 4 orang isteri, kita tengok contohnya ya. Si mati ada 4 orang isteri. Saya contengkan sikitlah. Boleh ke saya conteng ni? Boleh. Bersedia. Okey, si mati ada 4 orang isteri, ada is pertama, ada is kedua, is tu isteri lah. Okey, ada is ketiga, ada is keempat. 4 is. Ada 4 isteri. Okey. Puan Normala tanya, yang ada anak hanyalah daripada isteri pertama. Tak kiralah anak itu sama ada anak laki ataupun anak perempuan. Sebagai contoh. Ya, kita letaklah anak perempuan dekat sini. Contohnya, maknanya dengan isteri pertama ada anak perempuan. Okey. Isteri kedua tak ada anak. Isteri ketiga tak ada anak, isteri keempat tak ada anak. Adakah bahagian isteri-isteri ini, tadi kita belajar isteri dapat 1/8 kalau si mati ada anak keturunan. Okey, tapi anak ini datangnya daripada isteri pertama. Isteri lain tak ada anak. Adakah 1/8 itu hanya diberikan kepada isteri pertama sahaja dan isteri yang lain dapat 1/4? Tu persoalannya. Jawapannya ialah kesemua isteri ini tadi, 4 orang isteri ini akan mewarisi harta pusaka sebanyak 1/8. Kena kongsi. 1/8 kongsi 4 orang. Walaupun
anak itu adalah anak daripada isteri pertama. Kalau si mati tak ada anak. Dia tak ada anak, dia hanya ada 4 isteri. Dengan isteri pertama tak ada anak, dengan isteri kedua tak ada anak, dengan isteri ketiga tak ada anak, dengan isteri keempat tak ada anak. Maka isteri-isteri ini tadi akan mewarisi sebanyak 1/4 daripada harta pusaka si mati. Kongsi 1/4 daripada harta pusaka si mati. Maknanya seorang isteri dapat 1/16, isteri kedua 1/16, isteri ketiga 1/16. Kan itu yang kita marah tu, banyaknya nak kena kongsi. Banyaknya pecahan dia. Macam mana tu? 4 hingga jadi 1/16. Itu maknanya kongsi ya, dia tak bukannya isteri pertama 1/4, isteri kedua 1/4, bukan. 1/4 kongsi 4 orang. Kalau 3 isteri, kongsi 3 orang. Okey, saya nak sentuh kalaulah ya, si mati tinggalkan 4 isteri. Dalam masa yang sama, isteri pertama ni saya nak bagi contoh. Isteri pertama ni dia pernah berkahwin. Kita petirkan dia kat situ. Petir tu maknanya dah bercerai lah. Dah bercerai dah. Dia pernah berkahwin dengan lelaki lain dan mereka ada anak. Ada anak. Bawa anak lah, dia bawa anak. Dia bawa anak. Janda kahwin dengan teruna. Macam itulah lebih kurang. Dia ada anak lelaki ke ataupun anak perempuan. Mati suami ni tadi dalam keadaan dia ada anak tiri. Maknanya anak daripada anak isteri, bukan anak dia. Dalam situasi ini, situasi yang saya bagi contoh ini, ya, isteri-isteri berhak sebanyak 1/4. Kongsi ke macam mana? Kongsi. Sebab 4 orang kan? 4 orang kongsi 1/4. Habis tu anak laki isteri ni tadi tak mainkan peranan ke? Tak. Sebab itu bukan anak si mati. Yang ini bukan anak si mati. Yang ini anak isteri si mati. Anak orang lain, bukan anak si mati. Tapi kalau ya, kalaulah si mati ni tadi dia pernah berkahwin. Kita petirkan dia jugalah, kan nanti kahwin 5 lah pula kalau kita. Dia pernah berkahwin dengan perempuan lain dan ada anak perempuan sebagai contoh. Yang ini anak siapa anak perempuan ni? Anak suami dengan isteri lain. Anak si mati kan, anak suami dengan isteri lain. So, isteri-isteri yang ada ketika si mati-mati ini tadi akan mewarisi sebanyak 1/8. Tak ada kaitan langsung kan dengan anak orang tu. Sebab itu adalah anak si mati. Walaupun dia bukan anak isteri-isteri dia yang ada ketika itu, tapi itu adalah anak si mati. So anak si mati ini dengan perempuan lain, dengan isteri lain yang telah diceraikan itu memberi kesan kepada bahagian isteri si mati. Okey. Kalau kita nak cakap tentang perhubungan, maksudnya anak, kalau kita ada anak, madu kita ada, tak ada anak, madu-madu, tapi mereka pun sebenarnya kena jaga juga anak kita kan doktor, sebab dia pun kita kongsi harta tu. Yang kena jaga suami. Dia bukannya isteri tu yang kena jaga. Suami dah mati. Yang kena jaga belah suami. Belah suami. Bukan madu kita kena jaga anak kita, tak. Yang kena jaga, yang bertanggungjawab memberi nafkah, yang bertanggungjawab menjaga anak kita ialah kalau anak wali. Kalau memberi nafkah ialah waliul mal ataupun wali bagi pihak anak ni tadi. Tapi kalau dari sudut jaga anak, hadanah itu di belah isteri lah kalau isteri pertama itu meninggal dunia, sebagai contoh. Confused. Okey. Tapi Puan Nurmalah, saya tak naklah mengelirukan tuan-tuan dan puan-puan kata Ustazah isteri pertama kahwin dah 30 tahun, isteri keempat kahwin baru sebulan. Tapi kena kongsi 1/4 ataupun 1/8. Mana Cik Ustazah? Kan? Ya, ingat kita sekarang sedang membicarakan tentang hak faraid, maknanya hak pembagian harta pusaka. Sebelum harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati ini dibahagikan kepada ahli waris, ya, perlu selesaikan dulu hak-hak sebelum tu.
ya, urusan jenazah. Kalau yang mati itu perempuan, yang menguruskan jenazah ataupun perbelanjaan si mati perempuan ini tadi ialah suami ataupun kalau dia tak kahwin maknanya bapa lah. Kemudian selesaikan hutang. Masa tu lah kalau nak tuntut harta sepencarian, isteri-isteri ni tadi tuntut harta sepencarian dulu sebelum harta itu diagihkan mengikut hukum faraid. Islam tu cantik, jangan kata tak adil. Betul. Islam sangat cantik. Ada kaedahnya bagi memberikan hak kepada isteri-isteri yang 4 ini tadi. InsyaAllah. Okey, Puan Nurmala, mudah Rujuk. Yang penting kalau tak faham, rujuk kepada yang pakar. Jangan buat andaian. Ya, Doktor? Betul. InsyaAllah kalau di Selangor ni, Majlis Agama Islam Selangor memang pakarlah bab faraid ni, Doktor. Rujuk je lah kepada tak dinafikan. Tak dinafikan. Alhamdulillah. Okey, Doktor, kita ada soalan daripada sahabat-sahabat kita. Banyak sahabat-sahabat kita di FB ni ajukan soalan, Doktor. Kita kena raikan jugalah soalan-soalan sahabat kita ni. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bertanya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah share, yang dah bagi love, yang bagi thumb. Terima kasih semua. Kru kita dah pilihkan soalan yang bersesuaian untuk kita jawab soalan secara live. Okey, silakan kru keluarkan soalan kita di skrin. Masih menunggu nampaknya. Okey, saya bacakan soalannya, Doktor. Daripada Syahira Mizan. Soalannya, Assalamualaikum Doktor yang cantik. Adat pepatih menjaga hak wanita, betul ke? Dia bercerita tentang adat, Doktor. Adat pepatih menjaga hak wanita, betul ke? Silakan Doktor, jangan panjang-panjang. Juga jangan buat PhD pula, simple and precise. Silakan. Soalan kedua. Kita huraikan sikitlah ya berkaitan dengan adat pepatih, ya, adat yang telah diperundangkan. Memang dia menjaga hak wanita di situ dan ada perbahasan fuqaha ataupun perbahasan ilmiah lah berkaitan dengan kedudukan adat pepatih ini yang memberi bahagian kepada waris perempuan. Maknanya kedudukan waris perempuan itu melebihi daripada kedudukan lelaki. Dia ada adat dia lah. Dan maknanya dia dilaksanakan ke atas tanah adat. Maknanya harta-harta tertentulah, bukan semua harta. Jadi sebab dia diperuntukkan dalam undang-undang ataupun ada adat tersebut diperuntukkan, maka sebab itu ada perbahasan ataupun kajian ilmiah sama ada adat pepatih ini melanggar hukum syarak ataupun ada kaedah lain. Kat situ ada pandangan lah ya. Ada perbezaan pandangan, ada pandangan yang mengatakan bahawa itu melihat kepada seperti pemberian harta itu adalah seperti wakaf zuri. Ada yang berpendapat begitulah, maknanya dibolehkan sebab dia memang memperuntukkan harta itu untuk waris perempuan. Okey, kalau kita boleh nak tak ikut adat itu, maknanya tak terikat dengan mana-mana peruntukan, kita kena ikutlah hukum faraid. Tapi kalau dia terikat dengan mana-mana peruntukan, maka kat situ ada jalan tengah lah ya. Sebab ada pandangan yang mengatakan bahawa dia adalah wakaf zurli. Itu ada pendetilan selanjutnya lah berkaitan dengan adat pepatih ataupun adat yang menjaga hak wanita di situ. Tapi bukan semua harta Puan Nurmala. Harta yang macam kalau tanah adat ya, tanah adat yang memang tanah itu diturunkan kepada perempuan. Tapi jangan bezakan antara adat pepatih dengan adat temenggung, dengan Islam, macam seolah Islam tak menjaga hak wanita. Tak. Itu adat mereka, ya, adat mereka yang ada pandangan yang kata kita iktiraf pandangan tersebut, adat tersebut. Ada yang mengatakan bahawa tak sepatutnya kita mengikut adat yang bertentangan dengan hukum syarak. So kat situ ada perbezaan pandangan. Okey, itu saja Puan. Tak boleh panjang-panjang. Tak boleh bagi panjang-panjang. Masa pun sangat mencemburui kita. Kita balik kepada tajuk kita, hak wanita dalam faraid, Doktor. Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan keempat. Tapi kalau boleh kita nak tengok sedikit video, Doktor, berkaitan dengan kempen e-faraid. Kita adalah launch sikit berkaitan dengan e-faraid. Silakan. Tuh.
Alright. Begitulah tadi kita dah saksikan ya montaj berkaitan dengan Ifaraid. Apa yang yang menarik berkaitan dengan montaj tersebut yang kami nak kongsikan ialah Maiz dah ada kalkulator Ifaraid. Dok kita fikir-fikir nak bagi 1/2 ke, 1/4 ke, 1/8 ke. Ni dah ada dah kalkulator ni. You all pergi je dekat portal Majlis Akal Bersama Selangor www.maiz.gov.my. Ada kat situ nanti jumpa Ifaraid. Masuk kat situ. Masuklah jumlah harta, masuklah berkaitan dengan siapa yang menerima. Banyaklah sifir dia, ikut aja nanti dia akan tentukan. Okey, dapat 1/4, okey, dapat 1/8. Senang aja, insya-Allah dimudahkan untuk sahabat-sahabat di luar sana ya. Majlis Akal Bersama Selangor telah buat satu inovasi berkaitan dengan kalkulator Ifaraid online. Masuk je dekat sana. Alhamdulillah doktor, kita terus kepada soalan yang keempat. Nak cepat ni. Doktor, soalan ni panas yang seperti yang saya dah huraikan tadi kan, pertikaian di kalangan masyarakat yang kurang ilmu berkaitan faraid ni. Bukan nak kata mereka lah, saya pun sama doktor. Dulu tak ada sangatlah ambil tahu tentang kiraan faraid ke, ilmu berkaitan faraid ke, suka mempertikaikan. Alah faraid ni perempuan selalu dapat sikit, laki je banyak. Kita rasa macam tak, kurang berpuas hati, ilmu tak ada kan doktor. Jadi betul ke doktor dalam semua keadaan waris perempuan akan mendapat bahagian lebih sedikit berbanding waris lelaki? Ada tak situasi atau keadaan waris perempuan dia dapat sama banyak dengan waris lelaki atau dia mungkin dapat bahagian lebih banyak mewarisi waris lelaki? Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab persoalan ini ya. Kita dah belajar kalaulah berkumpul antara waris lelaki dengan waris perempuan, antara anak lelaki dengan anak perempuan, ya si mati-mati tinggalkan anak lelaki, meninggalkan anak perempuan. Maka kaedahnya ialah lidzakari mithlu hazzil unthayain. Maknanya bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Itu kaedah dia. Kalau si mati-mati meninggalkan 30,000. Okey, 30,000. Anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Anak lelaki dapat 20,000, anak perempuan dapat 10,000. Itu kaedah lidzakari mithlu hazzil unthayain untuk diaplikasikan kaedah itu, ya, kaedah itu untuk apabila si mati-mati tinggalkan anak lelaki dan anak perempuan ataupun adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Ada abang, ada kakak. Kaedah lidzakari mithlu hazzil unthayain ini diaplikasikan. Maknanya kat situ perempuan dapat separuh, lelaki dapat 1. Perempuan dapat 1, lelaki dapat 2. Yang itu yang dipertikaikan. Tetapi itu memang dah ditetapkan begitu kerana kita lihat ya, Islam itu memberikan harta pusaka bukan memberi saja-saja. Dia ada tanggungjawabnya dekat situ. Tanggungjawab yang perlu dipikul oleh orang lelaki. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, bukan selalu orang perempuan ni tak dapat ataupun perempuan dapat sikit. Dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, perempuan dia boleh dapat harta berbanding dengan lelaki. Orang perempuan ni boleh menguasai harta tersebut berbanding lelaki. Saya bagi contoh ya. Okey, kita tengok contoh dia. Dalam keadaan apa orang perempuan ni boleh mengurangkan ataupun Banyaklah. menyebabkan orang lelaki tak dapat harta pusaka. Okey, contohnya. Okey, sebagai contoh, si mati-mati tinggalkan suami. Okey, si mati-mati tinggalkan suami. Tinggalkan saudara perempuan seibu sebapa. Dia ada suami, ada adik-beradik perempuan seorang dan dia juga ada pakcik. Ya, ada adik-beradik, ada pakcik. Pakcik ini kita tulis bapa saudara, sebelah bapa, seibu sebapa. Ni pakcik. Pakcik kita sebelah ayah kita. Okey, dalam situasi ini ya, suami akan dapat 1/2. Ya, sebab tak ada anak keturunan, isteri dia mati tak ada anak keturunan. SPIB, saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan kita, kakak ke, adik perempuan kita ke, dia akan dapat 1/2 juga sebab dia adalah waris ashabul furud. Bahagian dia ditetapkan dalam Al-Quran. Tak ada bapa, tak ada anak lelaki yang hijab dia. So dia dapat 1/2.
Dan bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa iaitu pak cik si mati, dia akan dapat baki harta sebagai waris asabah binafsi. Dia dapat baki harta. Jadi bila suami dah diberi satu bahagian ya daripada dua, asal masalah dia suami dapat satu bahagian, adik-beradik perempuan dapat satu bahagian. So baki ada ke tak? Pak cik ni dalam situasi ni, pak cik tu lelaki. Ya, dalam situasi ini pak cik tak dapat apa-apa bahagian sebab bahagiannya telah dihabiskan oleh waris ashabul furud. So dalam situasi ini yang dapat pusaka hanyalah suami dan adik-beradik perempuan sahaja. Kakak je dapat dengan suami. Pak cik dapat tak? Tak dapat. Pak cik tu lelaki tapi dalam situasi ini tak dapat disebabkan dia sebagai waris asabah dah tak ada baki. Baki dah dihabiskan oleh waris ashabul furud. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain ya yang menunjukkan bahawa perempuan ini kadang-kadang bahagian dia lebih banyak berbanding dengan lelaki. Kalau si mati tinggalkan isteri. Okey, ada isteri, ada seorang saudara perempuan seibu sebapa. Okey, ada seorang saudara perempuan seibu. Ini semua perempuan-perempuan ni. Dan ada seorang saudara lelaki sebapa. Okey. Ada seorang lelaki, yang lain semua perempuan. Kita nak tengok lelaki dapat banyak ke perempuan dapat sikit. Okay. Ataupun perempuan dapat banyak, lelaki dapat sikit. Isteri dekat sini kita tengok dia dapat 1/4. SPIB dapat 1/2. SPI dapat 1/6. SLB saudara lelaki sebapa, adik-beradik lelaki kandung, adik-beradik lelaki sama bapa lain mak dapat baki harta asabah. Okey. Kemudian kita tengok asal masalah dia berapa? 12, 3, 6, 2. Dan bakinya 6, 7, 8, 9, 10, 11, bakinya 1. Tengok dekat situ. Saudara lelaki sebapa, abang si mati, hanya dapat 1 bahagian daripada 12. Isteri dapat 3, adik-beradik perempuan dapat 6, adik-beradik seibu dapat 2, adik-beradik lelaki dapat 1. Kan situasi ini menunjukkan bahawa kadang-kala perempuan dapat banyak daripada lelaki. Okey, contoh lain. Last. Contoh last. Last. Okey, last. Dalam situasi tertentu, perempuan dengan lelaki dapat sama bahagian. Contoh, si mati tinggalkan saudara perempuan seibu, saudara lelaki seibu dan saudara lelaki seibu sebapa. Okey. SPI dengan SLI ni kongsi. 1/3. Kongsilah. So, yang ini baki. Asal masalahnya 3. So dia dapat 1, dia dapat 2. Dikalikan dengan 2 jadi 6, 2, 4. So SPI dapat 1 bahagian, SLI 1 bahagian. Maknanya sama antara lelaki dengan perempuan dapat bahagian yang sama dalam situasi ini. So bukan dalam semua keadaan perempuan dapat sikit, laki dapat banyak. Tapi ada keadaan-keadaan, sebenarnya banyak lagi contoh-contoh ni ya, tapi tak sempat. Okey, dalam keadaan-keadaan tertentu perempuan ada kalanya dapat harta berbanding dengan lelaki dan ada kalanya mereka dapat sama banyak ataupun ada kalanya lelaki tak dapat disebabkan perempuan. Okey, itu saja untuk soalan. Dia lebih kurang dengan soalan kelima ni doktor. Saya bacakan ya. Apakah kesan kewujudan anak perempuan sebagai waris kepada waris mati yang lain? Adakah anak perempuan boleh menyebabkan waris lain tidak mendapat pusaka? Kalau tadi kita tengok perempuan tu boleh juga menyebabkan sama rata ataupun lebih banyak. Atau yang soalan seterusnya ni, adakah kesan kewujudan anak perempuan ni sebagai waris ke atas waris mati yang lain? Adakah anak perempuan boleh menyebabkan waris yang lain tidak mendapat pusaka, doktor? Menarik juga soalan ni. Tunggukan follow doktor. Follow kita diharapkan bersabar sedikit saja lagi. Kita akan akhiri kita punya program. Harap bersabar kerana kita akan ajukan soalan untuk dapat hadiah yang bertuah dan menarik nanti, doktor. Silakan doktor soalan yang kelima. Okey, saya kongsikan sikitlah berkaitan dengan soalan ini ya. Anak perempuan ni sebenarnya dia memainkan peranan sekiranya dia ada dalam senarai waris. Okey, sebagai contoh ya, si mati dia tinggalkan dia tinggalkan isteri. Okey, dia ada isteri. Isteri ni kalau tak ada anak perempuan, isteri akan dapat 1/4. Okey, faham. Okey, tapi disebabkan adanya anak perempuan, okey, isteri akan menjadi ataupun akan mewarisi harta pusaka sebanyak 1/8.
Wujud anak perempuan, bahagian isteri akan berkurangan. Okey. Okey, begitu juga kalaulah ya si mati ada ibu. Ada ibu. Okey, ibu ni asalnya bahagian dia ialah 1/3 kalau si mati tak ada anak perempuan. Tapi disebabkan ada anak perempuan, bahagian ibu menjadi 1/6. Itu kesan wujudnya anak perempuan. Maknanya anak perempuan ini dia memberi kesan kepada waris-waris lain. Sama ada isteri kalau daripada 1/4 jadi 1/8. Ibu daripada 1/3 menjadi 1/6. Kalau bapa ada anak perempuan, maknanya si mati meninggalkan anak perempuan, bapa boleh dapat asabah, baki harta, banyak harta dia dapat. Bila ada anak perempuan, dia jadi 1/6 dan baki jika ada. Macam tu juga cucu-cucu. Kalau ada anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, dia boleh dapat 1/6 kalau anak perempuan seorang. Tapi cucu tak akan dapat harta pusaka sekiranya si mati ada ramai anak perempuan. Maknanya wujud anak perempuan akan memberi kesan kepada bahagian waris-waris yang lain. Okey, itu sahaja Puan Nurmala, yang ringkas saja sebab saya nampak. Kalau yang soalan ni pula doktor, kalau tadi kita tengok macam mana boleh menyamai ataupun menyebabkan waris yang lain tak dapat pusaka. Kalau yang ni, apa rasionalnya apabila berhimpun waris lelaki dan waris perempuan, khususnya waris-waris dalam kalangan adik-beradik atau anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan? Bagaimana waris lelaki lebih banyak berbanding bahagian waris lelaki lebih banyak berbanding waris perempuan? Bahagian waris lelaki menyamai bahagian 2 orang waris perempuan. Apa rasionalnya doktor? Okey. Rasional kenapa bahagian waris lelaki lebih banyak berbanding dengan perempuan. Kaedah lizzakari mithlu hazil unsayain ni tadi, maknanya seorang lelaki bahagian dia menyamai 2 bahagian perempuan. Rasionalnya ialah sebab apa? Sebab Islam tu dia datangkan Ini follower kena dengar ni. Kenapa lelaki tu lebih banyak daripada perempuan? Sebab kita dengar Ustaz Dr. ulas. Ya. Sebab Islam dia datangkan hukum faraid itu adalah untuk menjaga hak waris-waris, ya. Asasnya ialah untuk memenuhi keperluan waris-waris si mati. Ya, kalau seorang lelaki itu dia berkewajipan bayar mahar kepada isterinya. Dia juga bertanggungjawab dalam menyara hidup dan memberi nafkah kepada diri dia. Dia wajib bagi nafkah kepada diri dia, kepada isteri dia, kepada anak dia, kepada keluarga dia. Itu tanggungjawab seorang lelaki. Dia ada tanggungjawab bukan setakat kepada diri tetapi kepada orang yang berada di bawah tanggungjawab dia. Beza dengan perempuan. Perempuan ni ya, kalau dia kaya macam mana sekalipun ya, kalau dia kahwin, dia seorang yang hartawan, suami dia tetap wajib bagi nafkah ke atas isteri yang hartawan ni. Maknanya bukanlah kalau dia suami makan ikan bilis, isteri kita kena hidangkan ikan jos, taklah. Maknanya apa yang suami makan, isteri makan walaupun isteri mampu makan ikan jos. Sebagai contoh macam tu. Maknanya pembahagian yang melebihkan bahagian lelaki ini tadi ya disebabkan atas tanggungjawab yang perlu mereka pikul. Orang perempuan kalau dia mati, perbelanjaan pengurusan jenazah dia bukan guna harta pusaka dia. Dia kena guna daripada kalau dia ada suami maka suami yang kena keluarkan perbelanjaan. Itu sampai mati pun perempuan ini nafkah dia ditanggung oleh suami, ditanggung oleh bapa. Okey. Maksudnya harta itu datang dengan tanggungjawab. Betul, sangat-sangat betul ya. Dan jika mereka mengambil harta itu dengan tidak melaksanakan tanggungjawabnya, itu antara dia dengan Allah lah doktor. Ya, betul sangat-sangat. Betul sangat-sangat. Okeylah doktor. Betul. Okey. Disebabkan masa dah kita terlebih 7 minit dan doktor. Minta maaf kepada follower-follower kita. Follower-follower kita pun dah banyak lari dan banyak minta stay sekejap. Terima kasih doktor di atas rungkaian pelbagai persoalan berkaitan dengan hak wanita dalam faraid. Apa yang boleh kita simpulkan? Tidak ada yang tidak adil. Allah itu amat adil. Islam itu sangat sempurna sebenarnya. Cuma kita janganlah berprasangka, jangan berasa-rasa, rujuk kepada yang pakar berkaitan hak wanita dalam faraid ini. Kita nak raikan sahabat-sahabat kita yang masih setia bersama Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor dalam program Bicara Pusaka, doktor. Kita nak ajukan satu soalan khusus untuk mereka yang setia ini.
Dan 2-3 kali sebenarnya kita bagi jawapan, kalau sahabat-sahabat kita alert, mereka dah tahu dah apa soalan yang kita nak ajukan. Silakan doktor, soalan untuk follower kita. Okey. Dengar baik-baik, jawab cepat-cepat ya. Terima kasih kerana setia menanti ataupun menunggu kita punya live ni. Okey, soalannya khas untuk follower-follower yang setia, soalannya ialah berapakah bahagian isteri sekiranya si mati meninggalkan anak perempuan? Berapakah bahagian isteri sekiranya si mati meninggalkan anak perempuan? Okey, jawab. Okey, jawab cepat. Jawab di ruangan komen kru kita. Sedang semak siapa yang buat jawapan yang betul. Sementara itu, apa hadiah kita? Hadiah kita ialah satu game bijak pusaka. Silakan kru tunjukkan kita punya hadiah yang bernilai RM80 ya doktor. Kita akan postkan hadiah kita kepada follower kita yang bertuah seorang. Kru kita tengah pilih hadiah, nampaknya ramai yang masuk sedang memberikan jawapan. Saya menunggu saja kru saya kata pilih yang mana satu. Kemudian kita akan postkan selepas PKP lah, PKPD lah sekarang ni tak boleh nak keluar doktor. Nak kata apa, nak post macam mana kan, sebab kami bekerja dari rumah sekarang ni. Jadi untuk urusan-urusan berkaitan dengan harta pusaka ni jangan risau. Terus saja layari laman web kami www.mais.gov.my. Banyak dah info-info yang kita masukkan situ. Kalau juga ada persoalan nak bertanya, terus saja inbox kita dekat Facebook kita ataupun hubungi rakan-rakan Baitul Mal Mais. InsyaAllah ustaz-ustaz ni pakar doktor. Saya memang selut dengan ustaz-ustaz ni. Kami ada juga setiap Isnin, Selasa, Jumaat kuliah Faraid live daripada FB Majlis Agama Selangor ini setiap pukul 9 suku malam, 9 suku. And then kita ada Selasa dan Khamis bicara pusaka setiap bulan, bukan setiap bulan, bulan Julai ni sempena bulan Faraid Negeri Selangor yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor. Okey, kita dah ada hadiah. Nampaknya kru kita dah bagi nama. Terima kasih yang jawab. Banyak jawapan yang kita dapat. Okey, kru boleh paparkan siapakah pemenang ataupun tak saya sebutkan saja pemenangnya. Ramai yang betul. Ramai yang betul doktor. Jawapannya apa? Jawapannya ialah 1/8. 1/8. Mudah saja. Saya hafal formula. Ada anak 1/8, tak ada anak 1/4. Betul doktor? Betul, pandai. Okey, kru kita dah bagi pemenang. Sekejap. Yang mana pemenangnya? Ramai yang jawab betul tu. Okey, pemenangnya ialah yang ni ke? Saya sedang berbicara dengan kru. Siapa tu berdebar? Berdebar, saya pun berdebar. Ini ke? Kru tolong jawab segera. Yang saya tag tu, itu ke yang nak saya sebut ni? Okey, sementara itu saya juga suka berkongsi yang kita sedang mengadakan juga sebenarnya kempen Faraid ni doktor. Pertandingan video pendek. Buat je video lagu mana, tak kisah asalkan berkaitan dengan Faraid, berkaitan dengan tema kita. Buat ajalah video animasi ke, hang wawancara ke, hang nak buat drama ke, buat je hantar je kat kita. Detail ada kat laman web kita www.mais.gov.my. Begitu juga untuk orang yang tak pandai buat video ni doktor. Kita suruhlah buat poster. Buatlah poster pakai PowerPoint pun boleh lah, apalah, suka hati hang lah. Yang penting sertai sempena bulan Faraid, kita nak raikan sahabat-sahabat kita di luar sana. Kalau video tadi hadiah dia 1,500 doktor untuk yang pemenang Jang Johan. 700, 500 kalau tak silap saya, dan untuk e-poster pemenangnya 3 orang dapat duit tunai sebanyak RM200. Tarikh akhirnya bila tu? Tarikh akhir tutup? Hujung bulan Julai. Ada masa lagi doktor, sempat lagi nak mereka Saya video. boleh ke hantar ni? Boleh, semua orang boleh asalkan nama dia orang. Kalau nama dia bukan orang tak boleh. Kita buka seluas-luasnya doktor. Okey, pemenangnya ialah jeng. Kru tak naikkan dekat skrin ya. Perpustakaan Desa Kampung Indah doktor. Perpustakaan Desa Kampung Indah. Jawapannya 1/8 tanya kepada yang lain yang dah jawab 1/4, 1/8, jawapannya 1/8 ya, 1/4 kalau tak ada anak. Terima kasih yang dah jawab, tapi rezeki kepada Perpustakaan Desa Kampung Indah. Tahniah. Jangan lupa ikuti lagi kami di hari Selasa dan Khamis minggu depan.
setiap pukul 10 pagi live daripada FB Majlis Agama Islam Selangor, program bicara pusaka kita tambah ilmu yang ada. Okey, doktor yang cantik, Dr. Nurliza Muhammad Said, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Terima kasih banyak-banyak di atas huraian berkaitan dengan hak wanita dalam faraid, doktor. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita jumpa lagi di lain episod, doktor. InsyaAllah. Ada Jumpa kesimpulan lagi. sedikit? Kita simpulkanlah ya. Tak simpul macam tak tutup lah kita punya ni. Okey, Islam itu agama yang syumul, dia tetapkan bahagian untuk lelaki dan perempuan itu dalam hukum faraid ya. Sebagai umat Islam, ya kita wanita-wanita ni wajib melaksanakan ataupun menurut ataupun menggunakan hukum faraid itu sebagai panduan dalam pembahagian harta pusaka. Dan kita ingat, kita sebagai isteri, kita sebagai anak perempuan, kita sebagai ibu, kita sebagai nenek, kita sebagai adik-beradik ada hak dalam hukum faraid. Itu sahaja, insya-Allah kita jumpa lagi. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih Puan Normala, terima kasih Maiz, terima kasih Majlis Agama Islam Selangor. Okay, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.
amat tinggal yang macam ni. Tak bagi nafkah untuk anak-anak. Kenapa aku ditipu macam begini? Ya Allah. Tolonglah. Aku buntu. Assalamualaikum Kak. Tak elok meratap ni dalam Islam. Lagipun kan dugaan tu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bukan akak seorang je yang ada masalah. Macam akak seorang ni. Okey. Dalam list yang ada dalam tangan akak sekarang ni, mak dengan abah ada tinggalkan harta bernilai 5 juta ringgit. Banyak Kak. Confirm anak lelaki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Asal pula. Tak ada. Kena kasi sama rata. Macam kau seorang je anak mak abah. Tak ada. Anak lelaki lebih berhak. No, kena sama rata. Aku cakap sama rata lah. Hei, sudah! Wesh. Itu masalah harta pusaka Kak. Ada satu lagi masalah macam saudara seorang ni. Nak pilih kedai pun susah. Ni kalau salah pilih kan kena tipu pula. Habis hangus aku nanti. Kedai kosong memang banyak Kak. Tapi dia tak tahu mana satu yang okey. Apa nak jadi dengan kau ni, Ngah? Habis motor yang kau tukar bawa pergi merempik. Bergaul dengan orang isap dadah. Janganlah tak solat. Penat tau. Mak nasihatkan kau. Di sini Mak. Astaghfirullahalazim. Tak baik buat ibu macam tu. Ibu ni kan syurga buat kita. Allahu Akbar. Allah. Tolonglah aku. Aku tak tahu dah nak buat apa dengan si Angah. Mungkin ada di kalangan anda yang pernah mengalami masalah seperti mereka. Buntu, tak tahu minta bantuan siapa. Majlis Agama Islam Selangor ada jawapannya. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh MAIS ialah menguruskan perihal harta Baitumal, sewaan hartanah, guaman syar'i dan ar-riqab. #MAIS kan ada?